Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kami daripada kumpulan Bakul Ida. Okey, Bakul Ida adalah 5 ahli. Saya seorang tak dapat hadir kerana dia terpaksa kerja. Okey, kita mulakan present kita dengan pengenalan diri. Okey, nama saya Muhammad Nur Hakim. Nama saya Muhammad Amirul Haziq. Nama saya Muhammad Fidawi Ramzan. Nama saya Muhammad Arif bin Rasli. Saya lagi seorang itulah Ahmad Imran bin Ahmad Rasul. So, kita mulakan present kita. Jom kita tengokkan, saksikan. Okay, we talk about the introduction first. Nowadays, logistics is one of the essential service that popular in the world. So, to pursue in logistics, we must able to work in under pressure and have a skill to manage the negotiate with the supplier. Logistics also involve the import-export documentation, warehouse operations, and inventory management. It's a very important the part of the supply chain process. Di sesetengah company kita tidak mempunyai gudang, tetapi kita mempunyai store, especially in the small company. But in company, the efficient of the logistic management is also depends and on how we manage the store. And the fundamental management of logistics is very important to ensure the logistic process accomplish the goal. In store management, we involve the stock keeping, loading and unloading process, and we receive the raw material from the supplier. Management also, we keep the raw material, semi-finished goods until the finished good. Okay, sometimes kita terima komplain daripada customer dan kita salah hantar barang mengikut standard mereka. So we decided to create a new system, which is barcode system, before the loading process. Therefore, the store management is one of the important part of the logistic, whether it's small or the big company. Efficient of the store management can help the whole process of company to run smoothly. Background research. So our research is mainly focused how we send a wrong items from the customer requirement. And the problem that we face is the raw material do not follow the standard to produce according to the customer requirement. So we need to send back to the supplier to get exactly the raw material to produce goods from the required. Then the company lost in terms of the production, transportation, delay time, and the labor. The production of company had to delay because the wholesaler and the supplier sent the wrong item from our standard. And we also lost the time because we have to wait the exact raw material to come us and we can produce the right item to the customer. Therefore, we developed a new system which is barcode system to know what types of products before loading process according to the customer requirements. During the production process, we can paste the barcode, then keep the goods to the storage. When ready to send to the customer, the material handler just scan the barcode through the barcode reader so we can know what the types of the goods we send during the loading process. Thank you. Pada era zaman globalisasi 21 ini, terdapat banyak syarikat yang menggunakan sistem digital yang mempunyai masalah untuk memenuhi kehendak pelanggan. Ini akan menjadi masalah untuk mereka bersaing dengan syarikat yang lebih maju dalam sistem dan lebih canggih dalam sistem mereka. Masalah yang dihadapi ialah di department store di mana mengenal pasti sama ada barang yang dihantar itu betul dan tepat dengan kehendak pelanggan. Di dalam sesebuah syarikat, menggunakan sistem barcode untuk mengelakkan kesalahan menghantar barang kepada pelanggan. Antara masalah yang dihadapi oleh sesebuah syarikat dalam menghantar barang yang salah ialah kerja kilang di mana mempunyai masalah untuk meloading barang itu di dalam lori dengan betul. Yang kedua ialah sesebuah syarikat itu mempunyai masalah dengan mendapat komplain daripada customer kerana menghantar barang yang salah.
Research objektif. Research objektif yang kita dapat ialah terbagi kepada 3. Yang pertama ialah untuk mengenal pasti efektifnya store management dalam tracking dan menghantar barang, sama ada barang itu betul dalam kuantiti yang betul dan barang yang betul. Yang kedua ialah untuk mengenal pasti faktor kenapa kita menghantar barang itu salah kepada customer dengan kehendak customer. Yang ketiga ialah untuk mengimprove hubungan kita dengan customer untuk mencipta new system tanpa delay or interrupt proses untuk mengelakkan kita menghantar barang yang salah kepada customer. Melalui research progress ini, kita dapat mengeratkan hubungan dengan pelanggan dan dapat kepercayaan kepada customer untuk membeli produk dengan kami. Melalui research progress objektif ini juga, kita dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan ketiga-tiga masalah ini kita dapat menyelesaikan tanpa masalah. Okey, scope study kita fokus pada satu syarikat, iaitu syarikat Jalin Sindahan Berhad, syarikat yang saya intern sekarang. Masalah kat syarikat Jalin ni, dalam bahagian satu store, kita ada masalah penghantaran barang. Penghantaran barang untuk penghantaran loading dalam lori, loading dalam lori. So kumpulan kami mewujudkan satu sistem, iaitu sistem barcode yang pada yang sekarang ni teknologi yang sangat canggih. Kita sistem barcode untuk mengurangkan masalah penghantaran barang dan kuantiti barang yang ada dalam Jalin Sindahan Berhad. Barcode system ialah sebuah sistem yang menggunakan network. Ia ialah satu kaedah yang mudah untuk menggunakannya dalam sebuah company ataupun syarikat, iaitu kita boleh mengaksesnya dengan menggunakan pelbagai peranti seperti telefon bimbit, printer serta CPU yang kita gunakan dalam sistem untuk memudahkan sesuatu pekerjaan ataupun maklumat. Penggunaan sistem barcode ialah sangat menguntungkan serta mempermudahkan lagi kerja-kerja sebuah syarikat. Ia dapat mengurangkan waktu untuk mengisi maklumat, serta ia juga menambahkan lebih dari segi kos. Sebab apa? Apabila maklumat yang tepat dan betul disampaikan, kira banyak lagi penjualan yang boleh dilakukan. Okey, barcode sistem ni bukannya ialah radio frekuensi, iaitu FRID, walaupun banyak digunakan oleh company syarikat yang besar-besar, tapi barcode sistem ni lebih efisien dan lebih mudah digunakan sebab kita dapat mengisi maklumat dengan lebih lancar dan serta betul. Benefit pula untuk barcode sistem ialah kita dapat mengisi maklumat dari segi PO, DO serta invoice dengan lebih efisien serta lebih tepat, dan senang kita untuk membuat data analisis dari segi penghantaran. Okey, yang tadi itu merupakan salah satu poin yang saya tunjukkan, iaitu poin pertama. Bagi poin kedua pula, ia akan mengurangkan lagi serta membaiki lagi daripada kesalahan dari segi menulis. Sebab apa? Bila kita menulis, susah untuk kita mengisi maklumat dengan betul, serta kadang-kadang tersilap miscommunication antara pelanggan serta company. Okey, apa kebaikan barcode system dalam store management? Okey, senang, iaitu kita boleh tracking history ataupun kita boleh track pembelian lepas dengan mudah. Sebab apa? Kita ada maklumat dalam sistem. Okey, cuba teka apa seterusnya pula. Seterusnya ialah kebaikan barcode system dalam store management, iaitu kita boleh track pembelian lepas serta mudah untuk tracking kita punya barang. Merupakan satu sistem yang penting untuk memudahkan kerja kita untuk dapat barang tu. Okey. Okey, barcode reader. Barcode reader ni macam barcode system, tapi barcode system ni adalah network yang punya kerja. So barcode reader ni adalah satu application yang perlu ada dalam teknologi sekarang,
yang kita boleh imbas mana-mananya. So kita tak payah pakai scanner, tak payah pakai scanner punya alat, kita hanya pakai handphone, kita boleh imbas. Contoh yang saya boleh bagi kat sini adalah QR code, yang mana kat luar sekarang ni adalah menggunakan My Sejahtera tu, QR code yang perlu kita imbas. So kita gunakan sistem ni untuk dalam kajian kita orang dalam grup kami lah. So untuk menyenangkan penghantaran barang tu berlaku. Okay, the function barcode reader yang pertama, yang kita boleh dapat detect barang tu dalam store ataupun tidak, dah sudah masuk store ataupun tidak. Yang nombor dua, pekerja kat Jalin tu boleh dapat detect apa barang dalam store yang ada dalam store. Terus kita kurangkan stock take, dah tak payah masuk take, kita hanya memfokuskan pada barcode system yang untuk check barang ada tidak dalam store ataupun tidak. So itulah function yang boleh barcode reader boleh sampaikan untuk hari ini. My name is Ahmad Imran bin Muhammad Rasul and I'm student from Polytechnic Metro Johor Bahru. Today I would like to present about my business logistic project, where I need to explain about the research progress and the whole summary in this project. The research report in this project can be divided into two parts, which is the first one is the literature review and the second one is the analysis that obtaining from the survey. Okay. The scope during the research progress can be seen involving the store and handling the product management. In our first part of literature review, we have concentrated of our research to understanding the flow of product, how they were made, the product sent to the customer, and analyze the types of product. The research has fulfilled the objective on the study and answer all the questions on the study. The research name is barcode system and barcode reader, which can increase the productivity, and these two systems are very easy to use, and at the same time these two systems can make work more organized and precise. That's all from me. Thank you. Kat situlah presentation kami berakhir. Okay, saya mohon maaf andai kata tersilap bahasa masa kami present. So 1, 2, 3. Terima kasih.